Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Okey, kita sambung seterusnya bahagian latihan di dalam buku aktiviti pendidikan Islam. Okey, semua murid-murid boleh buka muka surat 26, unit 5, kefahaman surah Al-Fatihah. Okey, lorek pada jawapan yang betul. Kita terus ke soalan yang pertama. Soalan pertama, arti surah Al-Fatihah ialah, maksudnya pembukaan. Jadi lorek pada jawapan yang betul. Nombor 2, surah Al-Fatihah ialah surah Makkiyah atau Madaniyah? Surah Makkiyah. Okey, betul. Yang ketiga, tempat kosong, ialah nama lain surah Al-Fatihah. Selain Al-Fatihah, Al-Fatihah juga disebut sebagai Ummul Kitab. Okey, seterusnya soalan yang keempat. Surah Al-Fatihah dibaca 0 kali dalam solat 5 waktu. Berapa kali? Masih ingat lagi penerangan Ustazah? Okey, betul. 17 kali. Soalan yang kelima. Surah ini ialah surah yang pertama dalam susunan Mashaf Al-Quran. Dan seterusnya, soalan yang terakhir nombor 6. Membaca surah ini adalah kosong dalam solat, merupakan rukun dalam solat, di mana kita wajib membacanya setiap rakaat. Okey, so Ustazah harap awak dapat menjawabnya bersama-sama sebelum kita ke muka surat yang seterusnya. Okey, seterusnya kita terus ke muka surat yang ke-27. Di mana muka surat 27 ni menerangkan, dia suruh kita sesuaikan. Sebelah kanan ni adalah kandungan dan sebelah kiri ni merupakan pengajaran. Kandungan dalam surah Al-Fatihah ada 3. Yang pertama, puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan membesarkan keagungannya. Yang kedua, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan ketiga, ikrar mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tengok penerangan bahagian pengajaran. Yang pertama, mulai sesuatu pekerjaan dengan basmalah. Itu adalah kata-kata yang menunjukkan pujian. Okey, yang kedua, berkasih sayang sesama makhluk. Maksudnya menunjukkan Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sering mengucapkan Alhamdulillah. Itu juga merupakan puji-pujian. Seterusnya lagi, meraih pahala sebanyaknya. Itu menunjukkan Allah juga Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okey, seterusnya lagi, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Itu menunjukkan ikrar kita. Hanya Allah sahaja tempat kita bermohon. Dan last sekali, menunaikan solat. Okey, menunaikan solat adalah kewajiban kita dan menunjukkan kita perlu taat pada Allah. Okey, saya harap awak dapat ikut sebelum kita ke muka surat yang seterusnya. Okey, seterusnya kita ke muka surat 28. Muka surat 28 ni kita perlu pilih pengertian surah Al-Fatihah. Okey, kita terus ke soalan yang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah maksudnya? Okey, betul. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Okey, yang kedua, Ar-Rahmanir-Rahim. Maksudnya, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okey, seterusnya yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Bermaksud yang menguasai pemerintahan hari pembalasan, yakni hari akhirat. Okey, dapat? Okey, terus kita ke muka surat yang ke-29. Okey, di muka surat 29 masih lagi sama. Soalan yang keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang bermaksud
Engkau sahaja yang kami sembah dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Okey, soalan yang kelima. Ihdinas siratal mustaqim. Yang bermaksud, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Soalan yang keenam. Siratal ladzina an'amta alaihim, yang bermaksud iaitu jalan orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka. Dan soalan yang terakhir, nombor 7. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, iaitu bukan jalan orang yang engkau telah murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Okey, boleh. Seterusnya kita ke muka surat 30. Okey, di muka surat 30 ni awak perlu tulis nombor jawapan berdasarkan situasi yang diberi. Okey, yang pertama, yang contoh dia dah bagi nombor 2. Situasi nombor 2 ni penerangannya bersahabat dengan rakan yang baik. Okey, kita tengok penerangan situasi nombor 1. Menunaikan tanggungjawab. Mana ya menunaikan tanggungjawab? Okey, dia sedang memadam papan hitam. Okey, kita tengok situasi nombor 3. Berkasih sayang sesama makhluk. Kita kasih sayang tak kira sama manusia ataupun sesama binatang. Okey, tulis jawapannya. Okey, seterusnya lagi. Nombor 4. Belajar agama. Kita pun disuruh belajar agama. Okey, situasi sedang belajar. Seterusnya nombor 5. Sering mengucapkan Alhamdulillah. Okey, sebaik-baiknya selepas makan, sebelum makan, ucaplah Alhamdulillah. Dan yang terakhir nombor 6. Memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara berdoa, solat fardu, solat sunat dan sebagainya. Okey, seterusnya. Okey, bagi latihan yang terakhir di muka surat 31. Apa yang perlu kita lakukan di sini ialah pilih dan isi jawapan pada tempat kosong berdasarkan situasi. Okey, situasi yang pertama ni apa yang murid sedang buat? Dia sedang menconteng dinding. Dia sedang menconteng dinding. Akibat orang yang menconteng dinding ni apa ya? Okey, kita tengok di sini akibat. Yang pertama, sekolah dalam keadaan kotor ataupun serik untuk beriadah. Maksudnya, akibat dia bila kita conteng dinding, akibatnya sekolah akan berada dalam keadaan kotor. Okay, seterusnya situasi yang kedua, kawan dia jatuh dan dia tolong angkat. Faedah yang dapat diperolehi untuk dia, kita tengok bahagian sini. Sekolah lebih ceria ataupun diberi ganjaran pahala. Dia tolong kawan dia, faedah dia yang dia akan dapat ialah akan diberi ganjaran pahala. Jadi awak tulis di sini. Okey, situasi yang terakhir, dia pegang kawan dia minta duit. Apa tindakan yang perlu dilakukan? Okey, kita tengok bahagian tindakan. Menyokong perbuatan mereka. Perlu ke kita sokong perbuatan yang tak elok? Ataupun tindakan kita beri nasihat kepada mereka. Tentulah kita perlu memberi nasihat kepada mereka. Tulis di sini. Okey, Ustazah harap semua murid-murid dapat menjawab bersama-sama Ustazah dengan penerangan yang diberi tadi. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menjawab.